Adakah Muhyiddin masih Perdana Menteri selepas 26 November? Pejuang tekad tolak belanjawan jika tak penuhi 12 syarat. Apa untung kerjasama? Ini reaksi PAS pada kuli. DAP persoal tindakan kerajaan bawa balik Jolo. Adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin kekal sebagai Perdana Menteri pada 26 November ini? Itu persoalan penasihat DAP Lim Kit Siang jika Belanjawan 2021 dikalahkan dalam bacaan kedua di Parlimen kelak. Namun beliau, Muhyiddin, kelihatan seperti tidak melakukan apa-apa untuk memastikan Belanjawan 2021 ini akan diluluskan walaupun para ahli Parlimen pembangkang sentiasa beringat kepada nasihat Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu yang menggesa supaya semua rakyat Malaysia menunjukkan perpaduan untuk memastikan Belanjawan 2021 ini dapat diluluskan dalam semasa negara kita berhadapan dengan wabak COVID-19 ini. Adakah Belanjawan 2021 ini boleh diluluskan jika terdapat sebuah referendum kebangsaan terhadapnya? Saya berasa ragu-ragu memandangkan Belanjawan 2021 ini adalah belanjawan yang biasa dalam waktu yang luar biasa, sedangkan ia sepatutnya menjadi sebuah belanjawan luar biasa untuk waktu yang luar biasa, katanya dalam satu kenyataan. Menurut Kit Siang, apa yang lebih teruk, Menteri Keuangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz didakwanya mengambil kesempatan ke atas keadaan semasa yang luar biasa dan nasihat daripada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu untuk cuba mendapatkan satu cek kosong daripada ahli-ahli parlimen, sedangkan beliau sepatutnya menggunakan peluang ini untuk mencipta sejarah dengan membentuk sebuah belanjawan perpaduan 2021. Di sebaliknya, apa yang kita dapat adalah Belanjawan 2021 yang cuba untuk menyeludup sejumlah besar RM85.5 juta untuk menghidupkan semula Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa, katanya. Veteran DAP itu juga tidak fikir yang Tengku Zafrul tahu apa itu jasa dan operasi-operasi rahsianya, melainkan terdapatnya arahan khusus daripada Perdana Menteri supaya peruntukan dasi itu dibuang. Tidak akan ada sebarang pindaan terhadap Belanjawan 2021. Mungkin Muhyiddin sedang diperas dan dihalang daripada membolehkan beliau untuk menjadikan Belanjawan 2021 ini sebuah belanjawan luar biasa untuk waktu yang luar biasa, dan jika benar, maka tidak ada apa-apa yang bersifat perpaduan kebangsaan ataupun luar biasa dengan Belanjawan 2021 ini. Perkara ini akan menjadi ujian kritikal terhadap perwatakan Perdana Menteri ke-8 Malaysia, ujar ahli Parlimen Iskandar Puteri itu. Bernekat untuk menolak Belanjawan 2021. Parti Pejuang Tanah Air memberi 12 syarat kepada Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ahli parlimen parti itu menyokong Belanjawan 2021. Mukhlis Mahathir bebas jelun, yang juga Presiden Penaja Pejuang berkata, pihaknya nekat untuk menolak Belanjawan 2021 sekiranya beberapa pindaan yang dikemukakan tidak dilayan. Antara 12 syarat yang dikemukakan termasuk lanjutan moratorium dan pengeluaran akaun satu caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP seperti mana dibangkitkan Barisan Nasional. Kita nekat untuk menolak Belanjawan 2021 jika tiada perubahan terhadap syarat kami kemukakan. 12 syarat supaya kerajaan tak boros berbelanja dalam situasi ketika ini, katanya ketika sesi perbahasan di Dewan Rakyat. Antara 12 syarat yang dikemukakan Mukhlis ialah menunda pembinaan membabitkan premis bangunan kementerian, mengurangkan peruntukan Jabatan Perdana Menteri JPM yang meningkat daripada RM7.9 bilion kepada RM11 bilion. Pejuang juga, kata Mukhlis, mahu kerajaan menunda ke semua projek mega dan memberi tumpuan kepada projek-projek kecil, kurangkan jumlah menteri kabinet dan turunkan gaji menteri, timbalan menteri kalau boleh sehingga 30%. Tambah Belanjawan Kementerian Kesihatan KKM untuk penyakit tidak berbangkit. Walaupun kita bergelut dengan COVID-19, tidak bermakna penyakit lain hilang begitu saja, katanya lagi. Dalam pada itu, Nazri Aziz, Barisan Nasional Padang Rengas, menyatakan kesediaannya bagi menyokong belanjawan yang telah dibentangkan di Dewan Rakyat. Bagaimanapun katanya, pelanjutan moratorium pinjaman dan pengeluaran akaun satu caruman KWSP wajar dipertimbangkan kerajaan. Seperti mana yang lain, seperti Arau, Pekan, kita menyokong bajet ini dan kita minta dua perkara, iaitu lanjutan moratorium dan pengeluaran caruman KWSP diberi pertimbangan, katanya. Beberapa pemimpin PAS mempersoalkan pemikiran Tengku Razali Hamzah susulan kritikannya berkenaan kerjasama antara UMNO, PAS dan PPBM dengan seorang ahli jawatan kuasa pusat Parti Islam itu tertanya
adakah beliau mahu kembali ke keadaan di mana kumpulan Melayu berpecah? Semalam, Tengku Razaleigh dalam temu bual dengan The Malaysian Insight membayangkan pergaduhan antara UMNO, PAS dan PPBM di masa depan lantaran berebut kawasan sama menjelang pilihan raya umum. Beliau juga mempersoalkan apakah untungnya bagi UMNO meneruskan pakatan itu bukan sahaja kerana kerusi-kerusi tradisi yang kini disandang pemimpin PPBM, malah tidak banyak jawatan kabinet diberi kepada UMNO walaupun sokongannya memastikan Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Timbalan Presiden Tuan Ibrahim Tuan Man bagaimanapun mahu Tengku Razaleigh melihat bagaimana Mufakat Nasional, pakatan yang menggabungkan dua parti Bumi Putera Islam terbesar selepas pilihan raya umum ke-14, berjaya merapatkan hubungan orang Melayu yang lama berpecah. Mufakat Nasional langkah terbaik membina kekuatan bersama, katanya kepada portal FMT, menyeru veteran UMNO itu melihat suasana baru politik tanah air. Dominasi Barisan Nasional sudah berubah dan keputusan PRU14 perlu diambil sebagai iktibar. AJK PAS Pusat Muhammad Fazli Hassan senada dengan pandangan itu. Dia hendak kembali ke belakang. Apa yang kita buat untuk kebaikan di masa depan? Cara dia berfikir, cara zaman dahulu, dan dia tidak boleh terima manfaat yang kita ada selain daripada kerajaan yang kita ada sekarang ini, katanya. Pengerusi PPBM Johor, Mazlan Bujang, akui ada kebenaran di sebalik hujah Tengku Razaleigh menyedari sukarnya membahagikan kerusi pilihan raya antara PPBM, PAS dan UMNO, memandangkan ketiga-tiga parti kini boleh menang di kebanyakan kerusi tradisi itu. Siapa yang hendak mengalah? Semua ada fakta mengatakan dia berhak dan akhirnya siapa yang akan mengalah, katanya. Kalau saya pemimpin UMNO, rasa boleh menang, buat apa beri kerusi pada orang lain? Tuan Ibrahim bagaimanapun mahu mengingatkan Tengku Razaleigh akan bahaya jika mereka berpecah sekarang. Sebarang perpecahan akan melemahkan orang Melayu, Islam di negara ini. Akibat perpecahan, maka Pakatan Harapan akan mengambil kesempatan atas perpecahan parti Melayu. Mazlan pula percaya pertembungan antara ketiga-tiga parti hanya boleh dielak sekiranya UMNO mengikut jejak PAS menyertai Perikatan Nasional yang dipimpin Presidennya Muhyiddin Yassin. Wakil Rakyat DAP hari ini mempersoal tindakan kerajaan dalam membawa pulang ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau Jolo yang terkait dengan skandal 1MDB. Gobind Singh Dio, Pakatan Harapan Petaling Jaya, berkata dalam situasi sukar ketika ini adalah penting untuk kerajaan membawa pulang kembali harta dan wang negara. Oleh itu dia menuntut kerajaan supaya memberi penjelasan terhadap usaha membawa pulang individu berkenaan dan juga wang negara yang dilarikan. Apakah tindakan diambil kerajaan untuk bawa balik duit yang dilesapkan? Bagaimana usaha kita untuk pastikan dia kembali ke Malaysia? Ambil tindakan jika ada kesalahan. Bagaimana dengan harta-harta yang dilesapkan? Kerajaan kita diam setakat ada Ketua Polis Negara yang berkata pulanglah, katanya ketika berbahas di Parlimen. Semalam Jolo mendakwa telah mencapai persetujuan untuk menjual asetnya dan menyelesaikan tuntutan mahkamah 1MDB dengan Jabatan Keadilan DOJ Amerika Syarikat. Tetapi pentadbiran Perdana Menteri ketika itu, Najib Razak, tidak mahu mendedahkan dokumen yang boleh membabitkan dirinya. Sehari selepas serbuan di hartanah yang berkaitan dengan Najib berikutan pilihan raya umum Mei 2018, Low memulakan komunikasi dengan kerajaan Perdana Menteri baru, Dr. Mahathir Mohamad. Rakaman tersebut kini didedahkan oleh Al Jazeera dalam dokumentari Hunt for a Fugitive. Low dalam rakaman audio bocor yang dibuat antara Mei dan November 2018 juga ingin menunjukkan bahawa tanggungjawab dana 1MDB yang lesap terletak di tempat lain dan mendakwa bahawa sebelum pilihan raya Amerika Syarikat, dia telah berada di ambang perjanjian dengan kerajaan Amerika Syarikat. Pada dasarnya saya setuju untuk menyerahkan semua aset Amerika Syarikat menjualnya dan wang akan digunakan untuk membayar balik bon dolar Amerika Syarikat secara langsung. Amerika Syarikat tidak mempercayai kerajaan Malaysia sehingga mereka mengatakan mereka tidak akan memulangkan kembali wang itu, dakwa Low. Dalam pada itu, Gobind turut mempersoalkan tindakan kerajaan mengurangkan peruntukan kepada Jabatan Peguam Negara dalam Belanjawan 2021. Sedangkan menurutnya ia merupakan badan penting dalam negara yang memainkan proses perundangan termasuk pendakwaan terhadap bekas Perdana Menteri dalam skandal 1MDB. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.